Setiap perkara dia ada cabaran, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran berapa banyak ayat berkenaan dengan cabaran yang akan sampai kepada kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini contoh ayat-ayat di dalam Quran tentang cabaran yang mesti sampai kepada kita. Saya gunakan perkataan mesti sebab Allah sebut dalam Quran setiap daripada kita ni akan diuji. Tetapi ujian yang sampai kepada kita tidak akan sampai kita tak boleh lalui dia. Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak akan uji kita melainkan ujian itu, cabaran itu kita boleh hadapi dia. Setiap benda mesti ada cabaran. Macam malam ni cabaran kita apa? Speaker. Mikrofon, tuan-tuan. Speaker. Ada cabaran lah tu. Cabaran kita apa sekarang, tuan-tuan? Nak semayang tak boleh macam dulu rapat-rapat. Itu cabaran. Cabaran apa pada orang sekarang? Orang perempuan tak boleh main kuliah. Makcik tadi datang, balik dah makcik tu. Dia seorang yang datang, tuan-tuan. Itu cabaran yang akan kita hadapi. Nak tengok dalam kalangan kita, dalam menghadapi cabaran itu, siapakah yang terbaik amalannya? Siapakah yang terbaik orang yang menghadapi cabaran? Sebab ada orang yang bila menghadapi cabaran dia tak tahan, dia bunuh diri. Ada yang tak tahan dengan cabaran, dia murtad. Tuan-tuan boleh tanya tuan hakim besar kita ni, tuan-tuan dulu dia qadhi besar dari masa dengan saya dulu. Tuan qadhi besar masa itu. Ada kes tuan-tuan yang lambat masalah nak selesaikan, perempuan dia ambil keputusan yang bukan-bukan. Dia kata tak tahanlah aku, suami aku ni asyik mahkamah panggil tak datang, asyik tak datang mahkamah panggil. Dia buat keputusan yang kita sendiri tak pernah sangka, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tak pernah tahan dengan ujian dia. Tuan-tuan yang saya hormati, antara cabaran yang akan sampai kepada kita apa dia? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Cabaran dia ialah Yahudi dan Nasara akan mencari jalan macam mana pun kita ni mesti ikut jejak langkah mereka. Ini cabaran dia. Bila Allah sebut sama sekali Yahudi dan Nasara tidak reda dengan kita sehinggalah kita mengikut mereka, maknanya itulah cabaran yang akan kita hadapi. Bukan setakat daripada zaman Nabi di Madinah sampai sekarang. Cuba tuan-tuan tengok apa yang Yahudi buat kepada Rasulullah dan umat Islam di Madinah. Sebab itu apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah, antara perkara yang paling awal Rasulullah buat, selain daripada membina masjid, Rasulullah membina undang-undang. Rasulullah membina piagam Madinah, iaitu satu bentuk undang-undang, satu bentuk peraturan, satu bentuk yang dipanggil sebagai bagaimana nak mensepakatkan, nak menjadikan orang Islam yang Datuk sebutkan tadi, Aus Khazraj, daripada Quraisynya dengan orang-orang yang pelbagai bangsa, termasuklah Quraizah, An-Nadir, Qainuqa yang berada di Madinah pada masa itu daripada kalangan Yahudi. Kalau tak dibuatnya piagam supaya mereka tunduk dan patuh kepada peraturan, agak-agak apa yang akan berlaku kepada umat Islam di Madinah pada masa itu. Sebab itu Rasulullah seorang yang bijak, dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, buat piagam. Dengan piagam ini Rasulullah pegang orang Yahudi, yang mana ingkar ada hukuman dia, sehinggalah berlaku beberapa peperangan yang mengakibatkan orang-orang Yahudi tadi ni, tuan-tuan, dikeluarkan daripada Madinah. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita lihat bahawa cabaran ini akan berlangsung sampai bila-bila, dan cabaran terhadap benda itu, tuan-tuan, bukan sikit dan bukan kecil. Saya ulang balik, tuan-tuan, cabaran yang akan kita hadapi ini, tuan-tuan, bukan kecil, bukan biasa-biasa. Orang Yahudi Nasara nak merosakkan kita ni bukan jalan biasa-biasa, macam-macam, tuan-tuan. Kalau kita tak ambil tahu, tak ambil kisah, tak tahulah apa nak jadi pada kita. Dia bukan ambil daripada cara hidup saja.
Bukan cara hidup sahaja yang dia nak ubah, tuan-tuan. Macam-macam benda. Daripada sistem pendidikan, sistem pemerintahan, sistem pemakanan, sistem ubat-ubatan, yang mana selagi mana manusia, umat Islam bergantung kepada mereka, selama itulah kita tak boleh nak berjaya. Cabaran ini berlangsung daripada zaman dulu. Sampailah tuan-tuan cabaran yang berlangsung kepada peradaban Islam, tamadun Islam, baik kerajaan Osmaniyah, baik kerajaan Abbasiyah sebelumnya. Kita lihat kerajaan Abbasiyah yang dijatuhkan oleh kerajaan Mongol, daripada Genghis Khan, daripada Kublai Khan, sampailah Khulabu Khan. Macam mana meranapkan kerajaan Islam, menghilangkan segala ilmuan-ilmuan, kitab-kitab, sumber peradaban Islam yang sangat hebat di Baghdad, di Aleppo, di Samarra pada masa itu. Habis rosak, tuan-tuan. Ini cabaran kita nak bangun balik, cabaran kita nak mantapkan balik. Sebab berapa banyak orang yang disebut oleh Allah dalam Quran yang akan menghentam kita, yang akan merosakkan kita. Sebab itu ini cabaran. Kalau kita tak ambil tahu tentang cabaran ni, maka kita akan dirosakkan. Sebab itu bila Ustaz Nordin sebutkan tadi, di antara cabaran yang kita hadapi di saat hijrah kita ini ialah perpecahan di kalangan kita. Ini cabaran. Dan kita kena tengok balik, di sebalik perpecahan umat Islam itu, siapa orang tengah dia? Siapa di belakang dia? Tuan-tuan pergilah kepada negara-negara Islam yang berpecah belah, mesti ada tangan-tangan yang merosakkan perpaduan mereka. Mesti ada orang main peranan, tuan-tuan, yang nak hasil daripada negara Islam, yang nak hasil daripada negara-negara Arab. Maka berlakulah perang saudara, berlakulah perpecahan, yang sekarang bila kita sebut, tuan-tuan, kita tak seronok lah. Dulu kita tengok Ustaz Datuk Asri kita ni belajar di Universiti Baghdad. Hebat, tuan-tuan, Universiti Baghdad ni. Jarang orang kita dapat masuk Universiti Baghdad. Di antara yang masuk Universiti Baghdad yang terkenal, atuk guru kami lah, nama dia Datuk Abdul Rahman Al-Mubarak. Oh, Universiti Baghdad, tuan-tuan. Bila Ustaz Asri juga lulusan daripada Universiti Baghdad. Orang hebat-hebat, tuan-tuan. Dulu kita sebut Iraq tu hebat, tapi sebaliknya sekarang apa yang sudah berlaku? Dulu kita tengok Syria tu hebat, sekarang tak ada siapa nak pergi Syria, tuan-tuan. Dulu kita tengok negara-negara ni hebat, tak ada siapa lah. Dan kita tengok hari ni, tuan-tuan, negara-negara Islam yang kaya raya tidak lagi bercakap soal Islam, tidak lagi bercakap tentang penyatuan Islam, tidak lagi bercakap tentang Palestin. Yang mereka bercakap hari ini ialah bagaimana nak membina bangunan yang tinggi-tinggi. Tengok di UAE, tengok di Dubai, tengok di Emirates, berlawan-lawan membina bangunan yang mencakar langit. Malah hari ini ada negara Arab kita yang telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara Israel, mengiktiraf mereka. Jadi apa lagi yang kita nak harap kepada orang Islam sama kalau macam ni? Sebab tu, tuan-tuan, kita orang Islam, orang Melayu kita, orang Malaysia kita, cabaran yang kita hadapi ni ialah tak pernah nak baik. Padahal menyambut Ma'al Hijrah tiap-tiap tahun, tokoh Ma'al Hijrah dibagi tiap-tiap tahun, sambutan Ma'al Hijrah tiap-tiap tahun, setiap peringkat kawasan mukim semuanya buat. Tapi makin sambut Ma'al Hijrah makin bergaduh. Sedangkan hijrah Rasulullah menyatu padukan puak-puak yang bergaduh di Madinah antara Aus dan Khazraj. Beratus-ratus tahun Aus dan Khazraj bergaduh. Tetapi bila Rasulullah datang, aman, dipersaudarakan, ditukar pula nama menjadi Ansar. Datang pula orang-orang daripada Mekah yang dipanggil Muhajirin, dipersaudarakan pula dengan golongan Ansar. Tuan-tuan bayangkan, dipersaudarakan.
Duduk jadi adik-beradik, macam adik-beradik, dapat rumah, dapat tanah, bagi semua. Macam Datuk sebut tadi, sampai ada yang nak bagi isteri pun. Sampai tahap macam tu persaudaraan mereka. Yang inilah yang kita lihat dalam ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu asal ayat tu. Kisah bagaimana ada orang yang nak menghasut orang-orang Ansar supaya membenci Muhajirin, menghasut orang Aus supaya membenci Khazraj selepas penghijrahan Rasul. Menghasut. Hang tak ingat ke dulu tok dia bunuh? Hang lupa ke ayah kamu dulu, ayah dia bunuh? Dihasutnya tuan-tuan, hampir nak gaduh balik. Turun ayat tadi, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan kamu bercerai-berai. Akhir awalnya kamu tu dah berada di hujung neraka dah. Allah tarik balik kamu dengan Islam. Tuan-tuan, ini salah satu hijrah. Yang inilah yang sepatut kita ambil daripada semangat hijrah. Mari berkasih sayang, mari bersatu padu. Yang bagi kita bergaduh ni Pak siapa di Malaysia ni? Pak siapa yang bagi kita bergaduh ni? Pahaman sikit-sikit punya lah, benda khilafiah. Semalam saya pergi ke mana, di Langkawi 2 hari lepas. Ada orang tanya, ustaz ni macam mana ni nak baca bismillah tak baca bismillah, baca Fatihah? Masa jadi imam tu nak baca bismillah lah. Saya kata baca lah, apa masalahnya? Masalah baca lah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, baca lah. Dia kata ada ustaz tu kata tak payah baca. Oh sudah lah. Nampak saya ni yang nak bergaduh ni. Dia kata boleh baca tapi sir sudah, senyap-senyap sudah, kita ikut di Arab tak baca. Aduh, dah lah, bacalah. Kita di Malaysia ni kita ambil Syafi'i dah lah. Sebab tu kita tak bergaduh dulu-dulu. Sebab daripada dulu sampai sekarang Syafi'i, kita ikut mazhab fiqh Syafi'i. Tapi bila dah mari macam-macam ajaran, itu je jadi pening sekarang. Bergaduh pasal tu ya. Bergaduh pasal tu ya. Oh, kamu di Malaysia baca bismillah, di Mekah ikut pula imam tak baca bismillah. Apa kamu ni? Pasal aku duduk di Malaysia, aku bacalah di bismillah. Hak di sana pun sah juga mazhab dia, tapi aku ikut dia pun sah juga, tapi aku di sini baca bismillah pun salah. Hang tu ya tuan. Pasal tu saja bergaduh. Satu. Yang bergaduh nombor 2 pasal apa? Pasal politik lah. Tak habis-habis tuan. Jadi kita terus cakap benda tu sekarang ni, kita cakap macam mana kita nak menyatukan. Senang aja. Cari yang sama, jangan duk tengok benda yang tak sama. Ambil benda yang sama di kalangan kita, abaikan benda yang tak sama tu. Bila kita besarkan benda yang tak sama, itulah yang bergaduh. Cari berapa banyak persamaan kita malam ni. Duduk satu taman sama, satu akidah sama, satu agama sama, satu bahasa sama, durian pun sama makan, beras cak rambutan pun sama makan, banyaknya sama, tanah pun kongsi, punya banyaknya tak sama. Habis tu kenapa kau cari yang tak sama? Bila kita besarkan yang tak sama, memang bergaduh lah. Macam kita dengan isteri kita lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak puas hati, nak puas hati pada isteri tuan-tuan 100% tak ada. Siapa sini yang puas hati dengan isteri dia? Dah 28 tahun kahwin, 30 tahun kahwin. Tanya Abang Leman, setuju dengan isteri 100%? Payah. Orang tua tu payah. Habis tu kalau payah, cerai lah Abang Leman. Oi, tak boleh ustaz. Tadi kata payah. Dia lah bagi beranak anak saya 5 orang ustaz. Oi, dia duk masak kat saya, duk basuh kat saya, dia lah duk layan saya, dia lah apa semualah. Takkan pasal dia suka membebel saya nak marah dia, biarlah dia bebel. Ada 98 lagi kebaikan dia. Tak bercerai. Tanya Kak Leha setuju tak dengan Abang Bidin? Orang tua tu payah ustaz, payah juga. Payah tang mana? Ya Allah ustaz, oh dia ni kalau meludah buang kahak, dia buka 3 getah tu ustaz, dia ludah lemah 3 getah, dia tutup balik. Runsin lah ustaz, oi. Minta cerai Kak Leha oi. Takkan nak minta cerai. Dah kata payah.
lah, dialah yang jaga Kak Leha, dialah yang bagi nafkah, dialah yang bawa Kak Leha pergi haji, pergi umrah, dialah ustaz yang duk tanggung anak-anak Kak Leha. Takkan pak saya ludah watika tu Kak Leha nak minta cerai. Kan selamat rumah tangga dia. Begitulah dalam suasana sekarang. Berapa banyak lagi benda yang sama, kenapa kita tak besarkan? Kenapa nak besarkan benda-benda yang tak sama, yang akhirnya membawa kepada pergaduhan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masa dah tamat. Masa untuk solat isyak sekarang. Kita jumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.